Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummatih wa farij anna humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dapat menyenangkan hati isteri-isterinya. Maka semua isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa gembira dan merasa bahagia dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya baginda ada bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Berbuat baiklah kamu kepada ahli keluarga kamu. Kerana sesungguhnya aku adalah orang yang paling berbuat baik dengan ahli keluarga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyenangkan hati isterinya. Apabila isterinya marah, baginda akan tersenyum dan bersabar. Dan apabila isterinya melakukan kesalahan, baginda akan menegurnya dengan cara yang penuh baik. Dengan nasihat-nasihat yang baik. Maka dikatakan bahawa satu ketika juga kadang-kadang baginda bergurau senda dengan isterinya agar isterinya terhibur. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat ringan tulangnya. Ketika mana berada di rumah, maka baginda tidak duduk saja. Bahkan baginda akan menolong isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka baginda juga orang yang menjahit kasutnya, menjahit pakaiannya, dan juga baginda juga menolong isterinya memasak. Maka Siti Aisyah menyatakan bahawa bila Rasulullah ada di rumah, maka ringan kerja dia. Namun ketika mana azan berkumandang, Rasulullah bagaikan tidak mengenali Aisyah. Bagaikan. Maknanya bila dengar azan terus tuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam selalu menggembirakan isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha antaranya dan juga isteri-isteri yang lain. Maka dikatakan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha satu hari bercerita bahawa pada satu hari ia mendengar orang-orang Habsyah. Orang-orang Habsyah ni orang-orang Ethiopia, orang-orang belah sekarang ini kita panggil Afrika. Orang-orang berkulit hitam. Maka dikatakan dia telah mendengar orang-orang Habsyah ini mengadakan satu permainan pada hari Ashura, yakni pada 10 Muharram. Maka ketika itu mereka bermain-main. Maknanya. Lalu ada satu permainan. Wallahu a'lam macam mana.
Tetapi ketika mana saya berada di Yaman satu ketika, mereka itu berjalan menghentak-hentak kaki sambil mereka bersyair memuji Nabi. Adakah itu boleh jadi? Wallahu alam. Tapi kadang-kadang dia berjalan dia hentak-hentak kaki dalam keadaan bersamaan, kemudian ada benda yang dipegang di tangan, yakni tongkat. Kalau zaman dulu mungkin lembing ke apa, pegang dia tongkat. Kemudian sambil hentak, sambil dia pukul tongkat tadi, jadi satu irama. Begitu maknanya. Itu yang saya tengok di Yaman. Tapi ada pun yang ni wallahu alam lah bagaimana, hanya dikata ada satu permainan. Maka dalam keadaan macam itu, orang-orang Habsyah ni dia bermain-main dalam satu permainan pada hari Ashura. Lalu baginda berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, adakah engkau ingin melihat permainan mereka? Dengar gedung-gedung duk main. Yang Aisyah mu nak tengok lah dia orang main, katanya. Kata Siti Aisyah, ya saya mau tengok ya Rasulullah. Kemudian baginda panggil. Kalau begitu baginda beritahu orang Habsyah tu biar main dekat dengan rumah Rasulullah. Dekat rumah Rasulullah. Jadi rumah Rasulullah berhampiran dengan masjid. Ada dikatakan bahawa Rasulullah itu bermain dalam masjid. Mereka bermain dalam masjid. Ada mengatakan begitu. Sebelah Rasulullah itu masjid. Yang sekarang ini jadi Raudah. Raudah itu dikatakan dahulu tapak asal masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelahnya itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang ini ada makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah beritahu sahabat, bagi tahu orang Habsyah biar main dekat sebelah rumah Nabi. Maknanya mereka pun bermainlah berhampiran dengan rumah itu. Maka baginda berdiri di antara dua pintu, lalulah memanjangkan tangan dia, lalulah macam ajak Aisyah tadi, lalu aku berdiri sambil menyandarkan daguku ke tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku dapat melihat permainan mereka. Siti Aisyah pun tengok apa yang dimainkan oleh orang-orang Habsyah. Boleh jadi begitulah. Katanya orang Yaman daripada dulu, dia kata ini amat permainan yang kami ambil daripada tok nenek moyang kami. Maka dia berjalan, mereka hentak-hentak kaki, mereka bersyair. Syair mereka memuji Nabi. Memuji Nabi. Maka mereka hentak kaki, di tangannya ada kayu, mereka hentak kayu. Kadang-kadang dia pukul sama-sama kayu jadi satu irama. Sambil mereka tu, maknanya. Dan setengahnya di sana satu lagi dia panggil kayu tu dia galang, lepas tu kaki silang-silang, panggil macam zapping gitulah. Malam begitu, siang dia berjalan gitu. Ini di Yaman. Adapun dalam hadis ini wallahu alam, saya tidak berani nak tu, hanya yang saya lihat masa di Yaman permainannya begitu. Lalu dalam keadaan macam itu, Aisyah kata aku tengok orang-orang Habsyah bermain, dan siapa Rasulullah ajak tengok. Mu nak tengok? Nak. Rasulullah panggil, mereka main dekat rumah Nabi, berhampiran Nabi. Lalu Siti Aisyah duduk belakang Nabi, tengok dananya, duduk. Lalu dalam keadaan macam tu, tengok, baginda pun kata, Aisyah cukup dah. Cukup dah tengok. Kata Aisyah, nanti sekejap lagi, sebentar lagi, 2 ataupun 3 kali ke, sikit lagi. Lepas tu lama tu Rasulullah tanya, Aisyah cukup dah? Cukup dah. Lama tu, cukup ya Rasulullah, sudah cukup. Maknanya Rasulullah ikut. Orang Terengganu kata ikut area lah. Hak baik. Aisyah cukup tak? Sikit lagi ya Rasulullah. 2 kali lagi, 1 pusingan baru. 2 kali, 3 kali. Lepas tu Rasulullah diam. Maka Siti Aisyah pun tengok. Lama sikit dah habis dah. Cukup tak Aisyah? Cukup ya Rasulullah. Lalu baginda memberi isyarat kepada orang-orang Habsyah. Jadi cukup. Cukup. Berhenti. Rasulullah panggil orang-orang Habsyah tu bermain. Bermain dalam satu permainan untuk menghiburkan isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu selepas daripada itu, Rasulullah panggil, beritahu isyarat kepada orang Habsyah. Kalau ibarat kita kata, jadi cukup. Untuk mengakhirkan permainannya itu, maka sudah pada itu mereka pun bersurai. Lepas bersurai, baginda berkata,
Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka Nabi tambah, dan juga yang paling lembut dengan ahli keluarganya. Ini diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahawa selepas pada permainan itu Nabi Rasulullah memberi pada sahabat beritahu orang yang paling baik iman, sempurna iman, akhlaknya baik, dan akhlak yang baik itu antaranya akhlak yang baik dengan ahli keluarganya. Lalu dikatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada isteriku. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yani orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya, yakni isterinya. Maka ini diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia tak ada balah ke dengan isteri? Ada pun tak ada balah. Ada maknanya. Jadi ada satu habib cerita, dia kata salah seorang isterinya nak masak. Lepas tu Rasul kata masakan isteri sana tu bagus. Akhirnya dia ngajuk malahan masak. Gitulah lebih kurang. Ada yang kadang-kadang angkat dah, tiba-tiba dia hempas dah depan Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata tak apa, biar Rasulullah bersihkan. Gitu saja. Jadi Rasulullah pun ada juga kadang-kadang berselisih dengan isterinya, dan kadang-kadang sampai satu peringkat Rasulullah tinggalkan isterinya. Tinggalkan isterinya sama-sama bermesyuarat. Macam mana? Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi para isterinya bila Rasulullah dulu dah sampai ke kota Madinah, dah jadi pemimpin besar kota Madinah, dan Madinah ketika itu maknanya mempunyai kekayaan yang besar. Akhir sekali isterinya berpakat ramai-ramai. Dulu ni tak berapa ngam apa kan, tapi akhirnya berpakat supaya Rasulullah pakat berilah banyak sikit harta ke dia. Akhirnya Rasulullah lari tinggalkan isterinya. Allah Ta'ala beri pilihan pada isterinya, kalau mu nak minta dunia tu, Allah boleh beri lebih pada tu. Tapi kalau mu nak Rasulullah, maknanya mu kekalkan dengan Rasulullah dalam keadaan macam ni. Maka para isteri Nabi pun menerima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan lagi, Sayyidina Umar Al-Khattab yang terkenal akan kebekengannya, bahasa Terengganu, kebekengannya itu berkata bahawa seorang lelaki harus bersifat seperti seorang anak dalam keluarganya. Namun jika mereka meminta pertolongan, ia tampil sebagai lelaki sejati. Maknanya kata Sayyidina Umar, walaupun dia bekeng, tapi dia kata satu ketika kadang-kadang kita ini dengan ahli keluarga macam anak je. Bermanja-manja dengan dia. Tapi bila dia memerlukan sesuatu pertolongan ataupun di dalam maknanya menjaga keluarga, suami mesti tampil sebagai seorang yang lelaki sejati, bagaikan panglima. Begitu kalau menjaga keluarga ataupun isteri meminta pertolongan apa-apa. Maka Luqmanul Hakim juga berkata demikian, bahawa seorang suami harus bersikap seperti seorang anak kecil dalam keluarga. Kata Luqmanul Hakim, seorang suami begitu, kalau sekala kena bermanja dengan isteri, kadang-kadang bergurau senda, kadang-kadang mana satu ketika kita boleh juga ikut kehendak-kehendaknya. Tetapi satu ketika kalaulah mengenai perkara yang tidak patut, maka kena bertegas. Seperti ingin melakukan pembaziran, membeli barang-barang yang tidak sepatutnya, ketika itu kena ada tegas. Lebih-lebih lagi tegas dalam bab ibadah, seperti lambat sembahyang, makna tidak mau beribadat, melengah-lengahkan waktu. Di situ kena tegas. Ada pun perkara-perkara lain, tak apalah, kita boleh mengalah.
Boleh mengalah begitu. Lalu dikatakan bahawa namun di kalangan kaumnya ia tampil sebagai seorang lelaki sejati. Dalam waktu yang sama, kadang-kadang bersama orang lain mesti tegas. Dengan isteri ada waktu tegas, ada waktu lembut. Masa bila bertegas? Masa mengajak dia kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tafsir Al-Khaba Al-Mawri dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci seorang suami yang berwatak kasar dan sombong di dalam keluarganya. Di antara yang dibenci oleh Allah apabila seorang suami yang selalu kasar dengan isteri, dan sombong dengan isterinya ataupun anak dan isterinya. Maka ini jaga para suami tidak sewajarnya bersifat begitu. Kita perlu ketegasan. Kata Saidina Umar, kamu menyalahilah dia. Makna menyalahi dia ni, orang Terengganu kata jangan ikut area sangat. Gitu. Maknanya kamu menyalahilah dia. Kerana kamu menyalahi dia ni ada keberkatan. Maknanya jangan terlalu ikut area sangat. Kerana kalau ikut area sangat binasa kita. Itu katanya. Namun jangan kamu berkasar. Jangan kamu berkasar ataupun sombong dan minta maaf banyak-banyak. Jangan sampai menzalimi. Jangan sampai menzalimi. Seperti apa? Minta maaf banyak, ini contoh saja. Seperti marah pada isteri, letak pisau tekuk. Itu jangan begitu. Ataupun mengacu-acu, minta maaf banyak. Walaupun saya ni ustaz letak pisau tekuk tu, dia tak tahu pisau tu tak tajam pun. Masa saya letak pisau tu, dia kata bukan belah tajam, belah tupuk. Apa hukum dia? Tak boleh. Kerana Nabi SAW mengharamkan, melarang bergurau dengan benda-benda tajam. Bergurau dengan benda-benda tajam, maka tidak boleh bergurau macam itu. Lalu dikatakan bahawa jangan terlalu keras, jangan terlalu sombong, jangan terlalu kasar. Saidina Umar itu terkenal dengan kebekengan dia. Kebekengan, kebengis dia. Namun satu-satu ketika Saidina Umar pun kena belabel juga isterinya. Kena belabel juga. Sehingga orang tu kata, saya datang rumah kamu ya Amirul Mukminin, saya nak minta nasihat. Saya tak tahan dengan isteri saya. Saya pergi rumah awak pun kena juga macam saya. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa begitulah keadaannya. Maka dikatakan bahawa seorang perempuan Arab menyifatkan suaminya yang sudah meninggal dunia. Dia cerita suaminya sudah meninggal dunia. Seorang wanita ini kata dia, apa kata wanita Arab ini? Dia kata, demi Allah, suamiku adalah seorang yang periang jika dia ada di rumah. Namun bila dia keluar daripada rumah, dia adalah seorang pendiam. Duduk rumah periang, maknanya keluar rumah pendiam. Kita di luar rumah periang, balik rumah pendiam. Jadi berbeza. Lalu dia kata dengan isteri dia gurau, dia riang, dia ramah, tapi bila dia keluar rumah dia pendiam saja. Ia mahu makan saja, tanpa bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak ada. Dia makan saja. Dia tak tanya-tanya, kamu nak makan apa jenis awak masak tak? Dia makan saja apa yang ada. Dan dia senang bergurau senda dan baik akhlaknya. Namun tidak membuat sesuatu yang dapat menjatuhkan wibawanya. Walaupun dia begitu, dia bergurau dengan isteri dia baik, mana dia ikut saja. Isteri dia kata, saya tengok dia tak jatuh wibawa dia, hormat saya pada dia tinggi. Hormat saya pada dia tinggi. Jadi begitu diajar. Maka jangan kita ini di luar kita periang ramah, tetapi balik rumah mana tak cakap langsung dengan isteri. Tak boleh. Tidak boleh begitu. Maknanya kecuali kita sakit tu lainlah. Maka kata ulama fiqh,
Apa saja yang kamu makan di luar, kamu kena beri juga makan pada isteri di rumah. Awak apa di rumah? Kau singgang je. Awak makan, saya nak makan nasi Arab dulu. Masak benda, kau singgang. Kau singgang, awak makanlah. Saya tambah, saya nak makan nasi Arab. Maknanya, tak boleh begitu. Kalau awak nak makan nasi Arab, isteri pun makan nasi Arab. Maknanya, tak boleh kita ni. Maknanya, makan yang enak-enak, yang sedap-sedap, sedangkan kita biar isi kita makan sekadar yang ada. Itu tidak dibenarkan. Tidak makna sama sekali. Lalu dikatakan bahawa Al-Hasan berkata bahawa tidaklah seorang suami. Biasanya Al-Hasan ni biasa merujuk kepada Al-Imam Hasan Basri. Maka berkata bahawa tidaklah seorang suami menuruti kehendak hawa nafsu isterinya kecuali Allah Ta'ala pasti memasukkannya ke dalam api neraka wal iyazubillah. Dari sudut apa? Dari sudut membiarkan isterinya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Berapa isteri awak tak pakai tudung tu, awak berani Quran dia lah. Maknanya dia tambah pakai, tak boleh. Dalam bab melanggar hukum Allah, suami tidak boleh membiarkan dia mengikuti hawa nafsu. Pastikan dia menutup aurat. Pastikan pergaulan dia dengan lelaki-lelaki lain. Pergaulan dia, minta maaf banyak-banyak. Mana-mana isteri yang bekerja di luar, dia kena jaga ikhtilat percampuran. Dia kena ingat dia isteri orang. Maknanya dia kena ingat, dia tak boleh sudah kita makan sekali lah lagi, mana boleh begitu. Maknanya dia kena ingat, maka kena jaga perhubungan ini, kerana sesungguhnya dia ada tanggungjawab dia. Maka dikatakan bahawa suami kalau dapat tahu tidak boleh membiarkan. Afdal bagi suami yang cemburu untuk menjaga kemuliaan isterinya tadi. Dikatakan bahawa ada 3 sifat kalau ada pada lelaki tak bagus, tapi kalau ada perempuan bagus. Yang pertama apa? Yang pertama kedekut, payah nak keluar duit. Katanya kerana apa? Kerana dia jaga hati suami. Jaga suami. Yang kedua, takut. Kenapa takut? Takut bagi lelaki tak bagus, bagi perempuan bagus. Bila dia takut, dia tak berani keluar rumah, dia tak berani. Maknanya pandai-pandai. Kenapa? Kerana dia takut. Yang ketiga, malu. Malu bagus, terlalu malu, maknanya bagus kepada perempuan tadi. Jadi dikatakan bahawa seseorang tadi jangan biarkan isterinya melakukan perkara yang mengikut hawa nafsu, yakni yang melanggar hukum Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, janganlah kamu menuruti hawa nafsu isteri kamu. Ini kata khalafun nisa, menyalahilah kamu akan isteri kamu. Bahasa Terengganu kita mudahlah. Mu jangan ikut arah sangat. Begitu. Mu jangan ikut arah sangat. Hawa nafsu isteri kamu. Nascaya kalau kamu tak ikut arah, kamu tak menyalahi dia, nascaya kamu akan dapat keberkatan. Ini kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Dah Sayyidina Umar kena belebek, ada juga dalam kisah. Maknanya satu-satu ketika kadang-kadang kena mengalah. Kena mengalah dalam perkara yang kadang-kadang kita boleh terima, tapi dalam perkara-perkara tertentu tidak boleh sama sekali. Dikatakan ada ketikanya perlu bermusyawarah, yakni bermusyawarat dengan isteri, dan ada ketikanya dibolehkan untuk menolak keinginan mereka. Boleh kita berbincang-bincang, tetapi kalau tengok tidak sesuai, tolak. Dan Rasulullah SAW bersabda, binasalah, celakalah di sini, yakni binasalah seorang suami yang menjadi hamba kepada isteri dia. Minta kita semua terselamat daripada perkara ini. Jadi kepada para jemaah, maknanya dalam bab ibadat kita kena jaga isteri kita.
supaya mereka ini terdiri daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan bermakna kita tidak boleh ikut kehendak dia. Boleh kita ikut kehendak dia. Maknanya saya takut nak ikut kehendak dia sebab dikatakan binasa orang yang jadi hamba. Ikut kehendak isteri itu tidak dikira hamba lagi. Kalau tengok atas keadaan, benda yang kita boleh ikut, kita boleh bincang-bincang. Tetapi segala benda yang mengikuti hawa nafsu dia, yang menyanggah, yang bercanggah dengan syariat, kita biarkan, itu tidak boleh sama sekali. Baik, yang baginda maksudkan apa dia ni, yang jadi hamba isterinya adalah jika seorang suami menuruti kemahuan hawa nafsu isterinya. Kemahuan hawa nafsu isterinya nak keluar malam bagi, maknanya nak pakai baju yang tidak menepati syariat bagi, tak sembahyang biar, tak cara, maknanya jadi tidak mau ibadat pun dah biar. Ini sama sekali tidak boleh perkara begini. Inilah yang jadikan para suami tadi binasa. Hal itu dikatakan binasa kerana ia telah mengubah hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala telah memberi kekuasaan kepada seorang suami untuk mengatur akan isterinya, bukan sebaliknya. Atur, bimbing dia, tunjuk perkara yang baik. Lebih-lebih lagi suami kena tunjuk akhlak yang baik. Mau isteri baca Quran, suami pun kena baca Quran. Mahu isteri itu rajin ibadat, suami pun kena rajin ibadah kepada Allah Ta'ala. Ataupun suami tadi dalam buat ibadat sunat, maknanya boleh ajak dia sama-sama bangun sembahyang ke dan seumpamanya. Nabi SAW dia renjih-renjih hantar mata isterinya, airlah, supaya isterinya terkejut, bangun. Dan Nabi menggerakkan isterinya bangun pada waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baginda maksudkan itu yakni jadi hamba apabila menuruti hawa nafsu tadi yang tidak menepati syariat. Jika terjadi demikian, sebenarnya dia telah mengikut jejak syaitan sebagaimana firman Allah Taala, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubattikunna azanal an'am wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka. Siapa itu? Iblis syaitan. Aku akan menyesatkan mereka. Sesat dari segi apa? Sesatkan mereka daripada kebenaran. Dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka, wala umanniyannahum, aku akan memperdayakan mereka dengan apa? Dengan angan-angan kosong. Dengan angan-angan kosong. Syaitan begitu, tak apalah mau buat maksiat, nanti taubatlah. Maknanya begitu tak apa, Tuhanmu Allah Taala itu Maha Pemurah, Allah Taala itu Maha Penyayang. Maknanya tak apa, jangan buat ibadat lagi, kamu tengah gagah lagi, tunggu satu masa sampai mereka umur 40-50 baru kita speed sungguh-sungguh ibadat. Masa tu ya sungguh. Ada satu cerita tu, dia ibadat 40 tahun. 40 tahun ibadat, tiba-tiba tak pernah buat maksiat, ibadat. Mari syaitan kata, siang kamu, rajin sungguh buat ibadat. Mu tahu tak, aku telah melihat di langit sana, aku tengok dah 40 tahun lagi baru mu mati. Ni baru mu 40 tahun, 40 tahun lagi 80 tahun, mu 80 tahun baru mu mati. Jadi aku nak beri satu cadangan, mu rehat-rehatlah ibadat. 20 tahun mu buat maksiat, dan molek 20 tahun nanti kamu akan buat taat. Kata dia. Ya fikir-fikir gitu lah. Gitu. Fikir-fikir. Kalau gitu rehat-rehatlah kat ibadat. Dia pun rehat ibadat, dia pun mula buat maksiat. Dodang lama mana mati. Dodang lama mana mati. Lalu terpedayalah dia dengan tipu daya syaitan. Maka dikatakan lagi, ya sesungguhnya aku akan menyuruh mereka, antaranya membinasakan binatang-binatang ternakan, mencacatkan binatang-binatang ternakan, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu,
dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah sesiapa yang mengambil syaitan, ini syahid dia. Wa man yattakhidhi syaitana waliya, sesiapa yang menjadikan syaitan waliyan min dunillah, sebagai wali, ini maknanya mengambil syaitan sebagai walian, wali pemimpin ataupun ikutan selain daripada Allah Ta'ala, faqad khasira khusranan mubina, maka sesungguhnya rugilah dia serugi-rugi yang nyata. Maka jangan kita ambil syaitan itu sebagai teman kita, tetapi ambillah syaitan itu sebagai musuh. Jangan kita ambil syaitan itu sebagai walian, sebagai yang kita nak ikut, sebagai pemimpin kita, tetapi ambillah syaitan itu sebagai seteru kita, yang hendaklah kita memusuhinya. Maka syaitan akan menyesatkan kita. Kalau dia tak berjaya menyesatkan kita, dia akan sesatkan isteri kita. Dia tak berjaya sesatkan isteri kita, sesatkan anak kita, supaya nanti kita boleh dah masuk syurga, tiba-tiba ada kena tahan. Tiba-tiba ada panggil kita. Siapa panggil kita? Isteri kita panggil kita. Lalu isteri kita kata, dah dulu awak ikut arah saya. Mana? Ataupun kita bawa isteri kita, selamat isteri kita, kita selamat isteri kita, anak kita pula, anak kita pula. Begitulah syaitan akan menipu daya kita. Maka jangan ambil syaitan sebagai teman walian, ikutan kita, bahkan kita hendaklah menjauhinya. Macam mana cara pimpin ahli keluarga kita, diri kita, ahli keluarga kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Maka hak suami adalah mesti ditaati oleh isterinya. Isteri kena taat. Bila isteri taat, suami ni ibarat saja macam tereba lah. Maknanya kalau driver itu bawa sampai kepada tempat yang sebenar, sampailah dia. Kalau driver itu bawa tempat yang membawa pada sesat, sesatlah ia. Sebab itu para isteri kata, wahai suamiku, tolong jangan bawa alik duit haram dalam rumah kita, nanti mu bawa habis satu keluarga dengan kita masuk neraka. Begitu. Ini isteri-isteri orang dahulu. Suami dia kata, tidak sekali-kali. Kalau aku bawa harta haram, bukan aku je masuk neraka, ngemumu sekali masuk neraka. Maka demikianlah, suamilah yang memimpin dia tadi, anak dan isteri tadi kepada kebaikan. Maka dikatakan itu maknanya, dah macam mana kita dah pimpin, kita dah suruh, kita dah ajak, tambah taat juga. Nasihat dah. Kadang-kadang pukul, we takut dia sikit. Dah jadi benda kok. Itu nak buat macam mana? Hidayah milik Allah. Tapi jangan biar. Sudahkah kita nasihat? Sudah. Sudahkah kita marah? Sudah. Sudahlah kita ini kadang tinggal awak ngajuk? Sudah. Dia kata, kita pun buat ngajuk, tak nak tidur. Kita tidur dah kereta, bahan nyamuk saja kita. Maknanya, akhir kali ketuk pintu mula tidur dalam. Jadi nak bagi tahu, beri nasihat semua dah. Pukul dia bagi takut, tak jadi benda juga. Nak buat macam mana? Para nabi-nabi pun juga ada isterinya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dia kata, itu ahli keluarga aku tu, itu anak saya, itu isteri saya, itu ahli keluarga aku. Allah Ta'ala kata, itu bukan ahli keluarga kamu. Ahli keluarga kamu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah maknanya tugas kita, ajar, pimpin anak isteri kita. Kalau dia ikut, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak ikut, kita dah cuba tak ikut lagi, jangan putus asa, berdoa pada Allah. Doa kepada Allah Ta'ala, minta supaya isteri kita jadi isteri yang salihah, minta dia taat pada kita. Kalau selama ini dia lawan kita, minta kepada Allah Ta'ala, khabar dah, jangan lawan, jangan derhaka, taat dia tak taat juga pada kita. Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita dah tunjuk jalan kepada dia. Maknanya. Tapi kalau lah kata isteri itu taat pada kita, bawalah kepada jalan kebaikan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kaum lelaki itu
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Molek lelaki, moleklah perempuan tadi. Maknanya bawa kepada kebaikan. Bawa kepada kebaikan. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menamakannya suami ini sebagai sayyid. Sayyid pun penghulu juga. Allah Taala telah berfirman dalam surah Yusuf, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab wa alfaya sayyidaha. Sayyidah itu, sayyid itu suami. Maka dikatakan bahawa dan mereka berdua pun berkejaran di pintu. Siapa berdua kejar kat pintu? Bukan kejar-kejar bergurau, tidak. Nabi Yusuf lari, Zulaikha kejar. Gitu. Lalu dia kata apa? Wastabaqal baba, maka berkejaranlah ke pintu tadi serta perempuan itu mengoyakkan baju. Wa qaddat qamisah ni baju. Orang panggil komis. Baju. Maka baju cari baju belah belakang tadi, qamisahu min duburin, daripada belakang, cari daripada belakang tadi. Wa alfaya, maka terserempaklah keduanya tadi sayyidaha, oleh penghulunya, yakni suaminya, suami Zulaikha tadi. Maka sayyid itu tuju pada siapa? Tuju pada suami. Ladal bab, maka maknanya terserempaklah suami dia di muka pintu. Kejut tengok isteri dengan suami dia, isteri dia dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka suami dia siapa? Suami dia menteri, menteri kewangan. Gitu zaman Mesir, zaman dulu di Raja Mesir. Akhir kali kena masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah nak hukum Nabi Yusuf bersalah katanya. Lalulah kata budak kecil kata dalam buaya, kata dia tengok baju tu cari belakang ke cari depan? Kalau cari depan munasabah lah, maknanya takkanlah orang nak wakil anak buat cari ke belakang lah munasabah. Maka tengok, kalau cari belah belakang Nabi Yusuf benar, kalau cari belah depan Nabi Yusuf salah. Maka ternyata yang cari itu belah belakang. Belah belakang maknanya. Maka benar Nabi Yusuf, tapi nak warna lawan menteri masa tu. Siapa yang kena penjara? Dia kena penjara. Dia tu tak salah, Nabi Yusuf tidak salah. Tapi begitulah hukumnya, akhirnya masuk dalam penjara Nabi Yusuf alaihi salam. Ini kisah dia maknanya. Tapi apa yang kita nak cerita apa? Nak cerita Allah Ta'ala beri kemuliaan. Suami disebut dengan sayyid dan suami disebut sebagai pemimpin. Qawwamuna 'alan nisa. Dan pernah satu ketika Nabi SAW ini berjalan dengan orang Badui. Nabi didatangi orang Badui. Masa didatangi oleh orang Badui itu bawa unta. Tiba-tiba unta sujud. Unta tu duduk, pada ia jatuh atas tanah. Gambarannya sujud lah. Dia kata, ya Rasulullah, ini unta tidak ada akal sujud pada kamu. Dia malu ke unta. Malu aku pada unta. Ya Rasulullah, unta tidak ada akal sujud pada kamu. Kalau begitu izinkanlah aku sujud pada kamu. Rasulullah SAW tidak membenarkan lelaki itu sujud kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyatakan bahawa seandainya seorang itu dibenarkan sujud kepada seorang yang lain, seandainya manusia itu dibenarkan sujud pada manusia yang lain, nescaya aku akan perintahkan isteri-isteri sujud kepada suami. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu betapa besarnya kedudukan suami tadi. Maka beruntung kalau dapat suami itu soleh, bawa isteri kepada taat kepada Allah Ta'ala. Begitu jugalah maknanya, dapat suami soleh penguntung, dapat isteri soleh penguntung. Tapi bagaimana kalau diberi ujian? Mana-mana isteri yang diberi ujian mengenai suaminya, dia dapat pahala sebagaimana pahala Asiyah isteri Fir'aun. Itu kalau isteri sabar. Kalaulah suami pula, dia dapat ujian, dia dapat seperti pahala Nabi Allah Ayub alaihi salam. Maka dikatakan bahawa seorang suami tadi, kewajipan dia hendaklah dia mengajar isteri-isterinya akan ilmu agama.
Kalau dia tak boleh ajar, dia kena izinkan isterinya belajar ilmu fardu ain supaya isterinya lepas bahagian ilmu fardu ain tadi. Maknanya, dan dia juga kena jaga isteri dia tadi dari segi makan minum, pastikan makanan yang halal, hasil daripada hasil yang halal. Dan dia kena pastikan bahawa isterinya itu menjaga akan ibadat. Jangan biarkan isteri kita tidak pandai baca Al-Quran. Kalau tak pandai, kita ajar. Kalaulah kita tak boleh ajar, sama ada kita pun tak apa pandai juga, ataupun kita boleh ajar tapi tak ada masa, kita suruh orang ajar. Tapi jangan panggil ustaz boleh ajar isteri saya, jangan. Maknanya timbul fitnah lagi, kalau dia percaya ke pakai serban pun, maknanya. Jadi kena tengok keadaan juga. Panggil ustazah, cari ustazah, boleh tak tolong ajar isteri saya untuk dia boleh membaca Al-Quran. Pastikan supaya isteri kita tu dan kalau tak boleh, sabar, insya-Allah sampai satu hari dengan berkat sabar suami tadi, Allah Ta'ala akan bagi juga. Dan seorang suami juga kena jaga, jangan ada maknanya isteri kita ini berhubungan dengan lelaki lain kecuali perkara-perkara yang sangat penting yang tidak dapat dielakkan. Kerana isterinya jenis kerja kena berhubung orang, maknanya itu yang maknanya hal kerja saja, tapi tidak boleh melebihi. Ketika mana hujjatul wada, Nabi sebut istausu khairan bin nisa, aku perintah kamu berbaik-baik, buat baik dengan ahli keluarga kamu, dengan isteri-isteri kamu kena buat baik. Maka antaranya Rasulullah mengatakan, jangan benarkan lelaki-lelaki yang halal nikah masuk di dalam rumah. Maka kena jaga isteri-isteri, para suami kena jaga agar isteri tadi terpelihara. Dalam waktu yang sama juga suami tadi juga kena berakhlak baik dengan isteri tadi, jangan berkasar. Bercakaplah dengan isteri dengan lemah lembut. Dan juga dalam waktu yang sama, kadang-kadang afdal suami tadi bergurau dengan isteri untuk menghiburkan hatinya. Dan ikutilah Rasulullah, duduk di rumah tolong isterinya. Takat ni saya tolong kamu, yang pertama saya tolong tengok dia masak, yang kedua saya tolong makan. Apa yang dimaksud, takat tu boleh tolong tak apa dah, daripada tak tolong langsung. Tapi nak bagi tahu Rasulullah begitu, dia tolong isteri-isteri dia. Tetapi dalam waktu yang sama, bila sampai saja ibadat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus mengingati Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga-jaga para isteri juga kena taat pada suami, jangan derhaka, kerana derhaka pada suami menyebabkan ibadat para isteri tidak diterima oleh Allah. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.